Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya Odlin Katani, ini Ringkas TVS. Kementerian Kewangan memutuskan untuk melanjutkan pengecualian cukai kereta sehingga 30 Jun 2021. Kelulusan inisiatif yang dilaksanakan di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, penjana itu adalah untuk meningkatkan momentum perkembangan sektor automotif negara. Antara lanjutan yang diputuskan termasuk pengecualian sepenuhnya cukai jualan kereta penumpang yang dikenakan ke atas kenderaan pemasangan tempatan CKD termasuk kenderaan pelbagai guna, MPV dan kenderaan utiliti sukan atau SUV. Selain itu, pengecualian 50% cukai jualan yang dikenakan ke atas kereta penumpang import penuh CBU baharu dan import terpakai akan berkuat kuasa dari 1 Januari depan. Sebelum ini, pengecualian cukai diperkenalkan di bawah penjana bermula 15 Jun hingga 31 Disember 2020. Ia sebagai langkah untuk merangsang jualan kenderaan sekaligus membantu perkembangan ekonomi terutama ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Usaha mempromosikan keindahan Sarawak melalui penceritaan dan visualisasi yang menarik perlu diteruskan bagi meningkatkan sektor pelancongan di negeri ini. Kaedah ini disifatkan paling efektif untuk memberi gambaran kepada bakal pengunjung di seluruh dunia lokasi yang boleh dikunjungi di Bumi Kenyalang. Menjelang 2021, kata Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, industri ini perlu bergerak pantas untuk mengembalikan ekosistem yang tergendala, terutama pelancongan domestik. Storytelling is an art, and it is art done right by all of you throughout the years, especially during the COVID-19 pandemic, where we needed it much more than during the other times. That has been instrumental in restarting of our local tourism industry as we gradually weather challenges faced by the pandemic. Tambahnya, setakat ini maklum balas penduduk tempatan dan luar negeri terhadap industri pelancongan Sarawak sangat positif. Our year-end reports indicate that we have reached an astounding 1.1 billion over audiences throughout 2020 with our stories and initiatives, despite the global pandemic that we are facing now. As our borders gradually start to open, inshallah should be by next year, we hope to continue to reach out to many more prospective visitors to ensure Sarawak remain top of the mind and hopefully entice them to visit us once it is safe to travel again. Beliau berkata demikian ketika Majlis Makan Malam Lembaga Pelancongan Sarawak (STB) bersama media di Kuching pada Selasa. Dalam ucapannya, Abdul Karim kekal optimis bahawa aktiviti pelancongan akan meningkat sekiranya strategi pelancongan zon hijau dan gelembung pelancongan dilaksanakan di rantau ini. Selain itu, Kementerian Pelancongan Negeri berharap untuk mengumumkan kempen pelancongan antara negeri kepada penduduk di semenanjung Malaysia untuk melawat Sarawak. Projek pembinaan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Baram dijangka siap Oktober 2021. Balai yang dibina dengan kos 6.6 juta ringgit itu dibangunkan di Jalan Lutong, Kuala Baram. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata ia akan memberi perkhidmatan lebih cepat terutama di kawasan utara Miri termasuk Kuala Baram, Tudan dan kawasan di sempadan Brunei. Menurut Kim Shin, kerja-kerja pembinaan telah bermula pada Jun lalu dan sehingga kini mencapai status 24.42%. Katanya di kawasan Kuala Baram terdapat 3 kampung iaitu Kampung Muhibah, Batu Satu dan Kampung Masjid selain 3,000 ekar kawasan perindustrian serta sebuah pelabuhan. Perkhidmatan bomba juga diperlukan bagi mengatasi kebakaran tanah gambut yang berlaku hampir setiap tahun. Setakat ini, Miri hanya mempunyai 2 buah balai bomba iaitu di Lopeng yang terletak di Jalan Bypass
dan Balai Bomba Sentral Miri di Pusat Bandar Miri. Beliau berkata demikian semasa meninjau perkembangan projek pembinaan Balai Bomba Kuala Baram pada Selasa. Malaysia berhasrat untuk bekerjasama dengan Emirat Arab Bersatu UAE membangunkan vaksin dalam usaha menangani pandemik COVID-19. Demikian titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah. Dalam temu bual eksklusif dengan Emirates News Agency, Seri Paduka bertitah UAE telah menunjukkan bahawa negara itu adalah rakan kepada Malaysia dalam tempoh sukar ini. Baginda bertitah kerjasama berkenaan merangkumi bidang kesihatan, pendidikan, keselamatan makanan, pertanian, teknologi masa depan, tenaga bersih dan boleh diperbaharui, industri halal serta pelancongan. Al-Sultan Abdullah berada di Abu Dhabi, UAE untuk lawatan khas 5 hari dan dalam lawatan itu, baginda telah mengadakan pertemuan dengan Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Zaid Al Nahyan yang juga Timbalan Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata UAE serta pegawai-pegawai kanan negara berkenaan. Pasukan badminton negara dilihat memperoleh laluan mudah untuk menyelah di kejohanan badminton Yonex Thailand Open dan Toyota Thailand Open. Ini berikutan keputusan undian yang telah dikeluarkan oleh Persekutuan Badminton Dunia. Keputusan undian yang dikeluarkan di laman web BWF, pemain perseorangan lelaki nombor 1 negara Lee Zijia akan memulakan kempennya di Yonex Thailand Open dengan menentang HS Pranoy dari India pada pusingan pertama. Walaupun dijangka tidak mempunyai masalah dalam pusingan awal, pemain pilihan nombor 8 dunia itu berkemungkinan bertemu pilihan kedua Chao Tien Chen dari Taiwan pada perlawanan suku akhir. Dalam kategori beregu lelaki pula, pasangan nombor 1 negara Aaron Chia dan Soh Wui Yik akan menentang bekas pasangan kebangsaan Goh Wee Shem dan Tan Wee Kiong dalam pertemuan pembukaan. Pemain kebangsaan seharusnya mempunyai peluang yang cerah untuk menguasai kedua-dua kejohanan itu. Ini kerana tiada saingan daripada Persatuan Badminton China yang memutuskan untuk tidak menghantar pemain-pemain mereka kerana bimbang akan pandemik COVID-19. Kedua-dua kejohanan itu yang merupakan pertandingan BWF World Tour Super 1000 masing-masing menawarkan hadiah wang tunai bernilai $1 juta Amerika atau lebih 4 juta ringgit. Kejohanan Yonex Thailand Open dan Toyota Thailand Open masing-masing akan diadakan pada 12 hingga 24 Januari depan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Odlin Katani, salam hormat dan jumpa lagi.